Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, kami daripada Kumpulan OK yang terdiri daripada saya, Siti Nur Amirah binti Syafri, Syahid bin Rahim, Ziaur Rahman bin Arizal dan Muhammad Aiman Fitri bin Muzammil ingin mengulas mengenai isu penghayatan etika dan peradaban terhadap negara dalam konteks alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi etika merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan yang baik. Definisi peradaban ialah keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju, lalu mempunyai kemajuan dari segi rohaniah ataupun lahiriah. 3. Seterusnya alam sekitar. Alam sekitar adalah segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Contohnya flora dan fauna. Seterusnya mari kita lihat apakah kepentingan alam sekitar terhadap negara. Seperti yang kita semua sedia maklum, alam sekitar merupakan asas kehidupan bagi setiap kehidupan di muka bumi ini. Kepentingan yang pertama yang kita dapat lihat ialah kesihatan manusia akan terjamin. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk yang lemah dan mudah dijangkiti penyakit sekiranya alam sekitar tidak dijaga. Antara penyakit yang mempunyai kadar jangkitan yang tinggi di Malaysia yang saban tahun angkanya tidak pernah berkurangan, malahan meningkat, ialah demam denggi. Hal ini berlaku kerana kurangnya kesedaran terhadap menjaga kelestarian alam dan menjaga kebersihan persekitaran. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah bersatu padu dan berusaha mencari penyelesaian bagi menghentikan dan mengurangkan penyakit ini. Seterusnya, kepentingan alam sekitar terhadap negara, iaitu bekalan udara yang segar. So, bila kita dapat udara yang segar, kita dapat menjamin kesihatan. So, kita nak buat ojok dengan lebih semangat. So, dapat mengurangkan kes yang melibatkan penyakit-penyakit berbahaya di negara kita. Okey, kepentingan menjaga alam sekitar yang seterusnya ialah demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga perlulah menikmati alam sekitar ini yang cantik dan indah. Oleh itu, generasi sekarang perlulah menjaga alam sekitar ini dengan sebaik mungkin. Kesannya generasi yang akan datang juga dapat hidup dengan aman dan tenteram. Mereka dapat menghirup udara yang segar, dapat hidup di dunia yang bebas pencemaran dan kurangnya penyakit. Kepentingan alam sekitar terhadap negara seterusnya adalah habitat flora dan fauna terpelihara. Kita juga perlu menjaga alam sekitar kerana kita masih bergantung kepada flora dan fauna, contohnya untuk sumber makanan. Seterusnya, mari kita lihat apakah jenis-jenis pencemaran yang boleh berlaku terhadap alam sekitar. Yang pertama ialah pencemaran air. Seperti yang kita tahu, air merupakan keperluan tertinggi bagi penduduk di Malaysia. Sekiranya berlaku kekurangan air ataupun sumber air, maka berlakulah pencatuan air di sesuatu tempat ataupun daerah seperti yang acap kali berlaku di Selangor. Hal ini berlaku akibat sistem pengurusan yang tidak berhemah. Oleh itu, kita juga sebagai rakyat hendaklah menggunakan air secara berhemah dan cermat supaya tidak berlaku pembaziran. Selain itu juga, air juga akan tercemar sekiranya berlaku pembuangan sisa toksik daripada kilang-kilang dan pembebasan karbon monoksida daripada kenderaan. Ini menyebabkan kualiti air akan terjejas dan mendatangkan pelbagai implikasi kepada air dan juga memberi mudarat kepada manusia yang meminumnya. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah menyuarakan pandangan kita kepada jawatan yang seharusnya
memperbaiki dan menangani masalah air ini supaya syarikat-syarikat dan kilang-kilang yang membuang sisa toksik di sungai dan di laut akan dikenakan kompang yang sepatutnya, supaya perkara-perkara yang sedemikian tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang seperti mana yang berlaku di Sungai Kim Kim di Johor. Sehingga hari ini masalah tersebut masih tidak mendapat jalan penyelesaiannya lagi. Jadi sebagai pihak yang berkuasa, perlulah profesional dalam menangani masalah sedemikian. Okay, seterusnya jenis-jenis pencemaran. So kita ambil pencemaran tanah. So pencemaran tanah ni punca dia daripada pembalakan haram. So bila berlakunya pembalakan haram ni akan menyebabkan tanah runtuh. Lepas tu bila ada tanah runtuh ni, dia akan memberi kesan kepada penduduk sekitar yang boleh membahayakan nyawa kita. So cara nak mengatasi dia, kita kena menguatkuasakan undang-undang. So pada yang melakukan pembalakan haram akan dikenakan tindakan seperti compound dan sebagainya. So dapat mengurangkan masalah tersebut. Jenis pencemaran yang seterusnya ialah pencemaran udara. Pencemaran udara ini berlaku apabila terlepasnya bahan-bahan kimia yang berbahaya ke atmosfera. Ia akan memberikan kesan negatif kepada manusia, tumbuhan dan haiwan. Antara punca berlakunya pencemaran udara ialah pelepasan asap dari kilang. Seterusnya pelepasan asap daripada exhaust kenderaan, dan terakhir pembakaran terbuka. Jenis pencemaran seterusnya adalah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi adalah suatu bunyi yang bising yang dihasilkan sama ada melalui mesin ataupun manusia ataupun kenderaan. Kesan daripada pencemaran bunyi ini ialah salah satunya masalah pendengaran atau pekak. Seterusnya sakit kepala, pening, tak boleh nak fokus time kelas. Seterusnya kesan pencemaran alam sekitar. Yang pertama ialah suhu akan meningkat. Seperti yang dapat kita rasai, suhu Malaysia sendiri semakin hari semakin meningkat dan menyebabkan ketidakselesaan kepada diri kita sendiri. Ini telah membawa kepada peningkatan pemasangan penghawa dingin di setiap kediaman di Malaysia. Sebenarnya perkara ini bukanlah suatu penyelesaian yang terbaik kerana penghawa dingin sendiri mempunyai kesan yang buruk kerana penghawa dingin mengeluarkan gas yang akan meningkatkan lagi suhu bumi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita haruslah mengurangkan penggunaan penghawa dingin, mengurangkan pembakaran secara terbuka dan mengurangkan perkara-perkara yang boleh menghasilkan ataupun menipiskan lapisan ozon bumi. Jadi dengan usaha itu ia dapat mengurangkan ataupun mengekalkan suhu yang sedia ada daripada meningkat ke suatu tahap yang kita sendiri tidak dapat jangka. So seterusnya kesan pencemaran alam sekitar. Salah satunya dia boleh menyebabkan jerebu. Bagaimana kita tahu bila jerebu ni boleh menyebabkan penyakit, boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada manusia. Sebagai contoh sakit mata, sesak nafas, sakit paru-paru dan sebagainya. Kesan yang seterusnya ialah bekalan air tidak bersih. Hal ini berlaku disebabkan pencemaran air seperti pembuangan sampah sarap ke dalam sungai ataupun pembuangan sisa-sisa kimia ke dalam sungai. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangkan ataupun akan menjejaskan kualiti dan kuantiti air bersih kepada manusia. Kesannya manusia yang minum air yang tercemar ini
akan mendapat penyakit seperti kanser, kerosakan sistem tubuh badan, ataupun penyakit taun. Kehidupan air juga akan turut terjejas jika bekal air tidak bersih. Okey, kesan pencemaran alam sekitar yang terakhir adalah habitat flora dan fauna musnah. Dan apabila habitat flora dan fauna musnah, ia akan menyebabkan pokok-pokok tak ada. Macam ini berlaku daripada pembalakan haram. So pokok-pokok tak ada, oksigen akan kurang. Lepas tu bumi akan jadi panas. So, kita sebagai manusia tidak dapat hidup dengan tenang dan tidak dapat fokus dalam kelas dengan aman. Itu pandangan saya. Seterusnya, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk atasi masalah pencemaran ini? Yang pertama ialah pendedahan di media massa. Hal ini kerana manusia menghabiskan sekurang-kurangnya 4 jam sehari melayari internet dan mencari bahan maklumat ataupun berinteraksi secara maya. Jadi melalui pendedahan media massa bukan sahaja daripada berita di televisyen tetapi juga di platform-platform seperti TikTok, Instagram dan Facebook. Ini merupakan salah satu usaha yang dapat digalakkan lagi dan dihebahkan lagi kepada masyarakat bahawa pentingnya kita untuk menjaga alam sekitar supaya tidak akan berlaku pencemaran yang lebih teruk pada masa akan datang. Jadi, pendedahan ini bukanlah hanya perlu dilakukan oleh sebuah institusi sahaja, tetapi sebaliknya haruslah dilakukan beramai-ramai, iaitu secara bersama dengan saling mengingati antara satu sama lain. Kenapa pentingnya kita ni nak jaga alam sekitar? Pasti ada sebab. Jadi kita sendiri takut akan risiko dan risiko yang akan datang sekiranya alam sekitar itu musnah. Jadi kita jugalah yang perlu menjaga. So, cara kita nak mengatasi pencemaran ni, kita boleh melakukan kempen alam sekitar. So, bila kita adakan kempen ni, kita boleh beri kesedaran kepada semua tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar. So, dapat mengurangkan kes-kes kat negara kita. Cara untuk mengatasi pencemaran alam sekitar yang seterusnya ialah 3R, iaitu reuse, reduce dan recycle. Yang pertama ialah reuse, yang bermaksud menggunakan semula barang-barang yang terpakai yang boleh digunakan lagi. Sebagai contoh, botol-botol plastik yang kita minum air itu boleh dibuatkan pasu secara DIY, pasu tanaman. Ataupun contoh yang seterusnya ialah mengumpulkan baju-baju yang terpakai untuk disedekahkan kepada orang yang lebih memerlukan. Yang kedua ialah reduce, iaitu mengurangkan penggunaan. Sebagai contoh, rakyat boleh membawa beg sendiri untuk pergi membeli belah di pusat membeli belah. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangkan kadar penggunaan plastik di negara ini. Contoh yang seterusnya ialah memilih produk yang boleh diisi semula ataupun kita panggil refill. Sebagai contoh, sabun. Hal ini akan menyebabkan kita tidak perlu membeli banyak-banyak botol. Yang ketiga dan yang terakhir ialah recycle, iaitu mengitar semula barangan. Gitar semula ini ialah mengasingkan sampah-sampah yang boleh digitar semula mengikut tong yang telah ditetapkan. Sampah-sampah ini akan dihantar ke tempat untuk mengitar semula. Contohnya macam kertas. Kertas bila dihantar ke pusat kitar semula akan dikitarkan semula jadi kertas yang baru. Hal ini secara tidak langsung dapat menyelamatkan hutan dengan cara mengelakkan penebangan hutan. Cara-cara untuk mengatasi pencemaran alam sekitar, poin yang terakhir saya ialah menguatkuasakan undang-undang. So pihak kerajaan ataupun pihak yang terbabit apabila melaksanakan tugas mereka dan kita mesti memberi kerjasama.
Jadi pihak kerajaan perlulah memberi denda ataupun melakukan sesuatu kepada mereka yang telah membuat pencemaran alam sekitar ini. Contohnya denda ataupun penjara, sama lah, denda penjara sama lah. So hal ini akan menyebabkan mereka akan berfikir banyak kali adakah mereka akan buat ataupun tidak. Dan seterusnya mereka mungkin perkara ini dapat mengurangkan pembalakan haram ataupun aktiviti yang haram macam ni lah. Okay. Jadi kesimpulannya di sini, alam sekitar memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi sebagai manusia yang perhatian, kita perlulah sama-sama berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita dalam berfikiran lebih rasional untuk menjaga alam sekitar dan kelestariannya supaya dapat digunakan sehingga ke masa akan datang. Dunia ini mungkin sementara, tetapi ini adalah kurniaan Tuhan kepada kita. Jadi jagalah ia sebaiknya sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.